Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah pun semalam habis membincangkan surah Al-Humazah, dan kita akan insyaAllah pada hari ini membincangkan surah Al-Fil. Surah Al-Fil, surah yang ke-105, yang pelengkapnya ataupun pasangan kembar kepada surah ini adalah surah Quraisy. Surah Al-Fil dan surah Quraisy ini adalah surah yang mempunyai kaitan yang amat rapat. Tema umum yang dibincang oleh kedua-dua surah ini sama, dan surah Quraisy, cuma surah Quraisy ini menekankan satu aspek daripada perbincangan yang sama, iaitu tentang Quraisy, tentang Baitullah Quraisy. Sebenarnya seperti yang setelah saya sebut semalam, beberapa surah sebelum surah Al-Fil ini, kalau kita tenung dan kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim ini, susunan di dalam surah Mushaf Al-Quran ini, dari surah Al-Qari'ah, surah ke-101 sehingga surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah yang semalam baru kita habis bincang. Tema penting yang dibincangkan di dalam tema yang sama yang kita jumpa di dalam keempat-empat surah ini adalah membincangkan tentang penyelewengan, kita katakan penyelewengan sikap dan juga kehidupan Quraisy. Dibincangkan orang Quraisy ini kerana mereka ini adalah mewakili satu kumpulan yang penting yang menjadi bahan yang perbincangan yang panjang di dalam Al-Quran. Di samping satu lagi kumpulan, iaitu Bani Israel. Orang-orang Quraisy ini, kaum Quraisy ini mewakili satu kumpulan yang disebut sebagai Bani Ismail. Bani Ismail dan Bani Israel ini adalah dua kumpulan yang ada kaitan yang rapat antara sama lain sebenarnya. Bani Ismail menempati
tempat yang penting adalah di sekitar lembah Makkah ini. Bani Israel menempati kawasan utama mereka adalah di Palestin sekarang ni, kan, yang merupakan negeri Israel yang didiami oleh Bani Israel pada hari ini, kan, negeri Israel, negeri haram Israel lah, katakan. Kemudian sekumpulan daripada mereka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala datang ke menempati kawasan di sekitar Madinah. Banyak daripada interaksi, kan, di antara Al-Quran dan juga Bani Israel ini berlangsung secara direct ataupun terus dengan orang Yahudi yang duduk di Madinah. Walaupun isu yang dibincang ini adalah isu dengan orang Yahudi atau Bani Israel yang duduk di yang banyak menempati kawasan Palestin atau negeri Israel hari ini, kan. Tapi kedua-dua ini, kumpulan ini, satu kaitan yang penting di antara kedua-duanya adalah merupakan cabang daripada keturunan anak-anak cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu cabang Bani Israel ini adalah daripada line ataupun jalur Nabi Ishaq, dan satu cabang lagi Bani Ismail adalah daripada jalur Ismail, kan. Bani Israel, Israel itu sendiri adalah cucu kepada Nabi Ishaq, iaitu Nabi Yaqub, kan. Digunakan ataupun di Al-Quran mengenali mereka ini dengan nama Bani Israel. Jadi Bani Israel dan Bani Ismail ini adalah isu yang dibincangkan dengan panjang lebar, kan, dalam Al-Quran. Walaupun isu ini adalah isu yang umum, merangkumi semua manusia, tapi kes ataupun kita sebut sebagai kumpulan yang banyak disentuh secara direct. Kajian kesnya adalah kepada dua kumpulan ini, kan. Kerana daripada mereka lah diturunkan syariat yang berasal daripada Nabi Ibrahim, dan juga tinggalan-tinggalan sejarah dari segi tempat, masa, dan juga millah, kita katakan, cara hidup yang banyak berkaitan dengan apa yang telah ditinggalkan ataupun diwariskan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam surah ini Allah SWT mengingatkan kembali Bani Ismail ini, kan, asal mereka, kan, ataupun sejarah awal mereka, dan apa yang membawa mereka sehingga kedudukan yang mereka telah capai di kedudukan yang mereka ada sekarang ini. Orang-orang Quraisy ini sebenarnya adalah merupakan satu kumpulan elit daripada orang Arab, kaum-kaum kabilah Arab yang duduk di sekitar dalam semenanjung Arab ni, kan, daripada selatan sampai ke utara semenanjung Arab ni. Di selatannya terdapat negeri Yaman, kan. Kemudian di sebelah timur dan baratnya ada negeri-negeri lain pada hari ini yang lebih kecil, kan. Kita ada Oman, kita ada United Arab Emirates dan sebagainya hari ini lah. Tapi semua ini terletak di dalam semenanjung Arab.
pada masa itu kedudukan kaum Quraisy ini adalah sebagai kaum yang diberi kedudukan yang istimewa kerana mereka adalah keistimewaan dari kalangan orang Arab ni adalah dari sudut sebagai kabilah ataupun kaum yang mewakili kumpulan yang berkait rapat dengan agama. Semua syiar-syiar agama yang datang daripada Nabi Ibrahim masih lagi amat hampir dengan mereka. Khususnya yang paling besar sekali adalah Kaabah, Baitullahil Haram yang terletak di dalam Mekah itu sendiri. Dan mereka ni secara turun-temurunnya adalah merupakan penjaga kepada Kaabah ini. Kerana kelebihan inilah mereka telah mendapat kedudukan yang terhormat dan juga istimewa di kalangan orang-orang Arab di semenanjung Arab ni keseluruhannya. Dan dengan takdir Allah SWT jugalah daripada kumpulan orang Quraisy inilah munculnya Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, datang daripada kaum Quraisy ini. Dan kaum Quraisy sebelum kelahiran Rasulullah SAW lagi adalah merupakan kaum yang diberi penghormatan khusus oleh seluruh orang Arab ni kan. Nanti kita akan faham daripada surah ini dan surah Quraisy nanti tentang apakah yang di pandangan tentang orang Arab kepada Quraisy ini yang disebut kembali oleh Al-Quran untuk mengingatkan mereka tentang kedudukan mereka ini kan. Jadi sebelum surah Al-Fil ini, surah Al-Qari'ah hingga surah Al-Humazah ini menceritakan ataupun tema isu yang dibangkitkan oleh surah-surah Al-Qari'ah hingga surah Al-Humazah ini adalah tentang penyelewengan mereka. Keadaan mereka khususnya yang disebut itu adalah lekanya mereka, lalainya mereka dengan kehidupan yang berpaksi kepada kebendaan dunia, dan juga kelalaian, kelekaan mereka dalam mengumpul-ngumpul harta, kemewahan, kehidupan yang lebih baik di Mekah ini. Ini semua disebut dan dengan ancaman yang didatangkan oleh Allah SWT dalam surah-surah yang kita telah baca itu, ancaman tentang sikap mereka ini. Seandainya mereka berterusan dengan sikap ini, maka mereka akan dihukum oleh Allah SWT. Apakah asas ataupun sebab? Mungkin kalau pembaca Al-Quran bila baca surah-surah yang kita baca sebelum ini, seorangnya Allah SWT secara tiba-tiba menghukum ataupun meletakkan tanggungjawab ini ke atas mereka, sedangkan seperti mana orang lain, mereka juga hidup di tengah-tengah sistem kehidupan yang ada hari ini dengan keinginan untuk membangunkan perniagaan ekonomi mereka. Jadi apakah sebab mereka ni menjadi pilihan dan diancam oleh Allah SWT dengan sikap yang begini kan? Jadi Allah SWT menjelaskan dalam surah ini, surah Al-Fil dan surah Quraisy ini, kenapa Allah SWT memberi peringatan dan juga amaran kepada mereka. Kerana pertama sekali kan, kerosakan
Allah SWT menjelaskan atau mengaitkan bahawa kerosakan yang sedang membarah di dalam masyarakat mereka ini, itu sikap mencintai harta dan pengaruh anak-anak dan kerabat berlebihan, sehingga mereka ini telah membelakangkan hak Allah dan hak manusia yang diwasiatkan oleh Allah SWT kepada mereka supaya mereka menjaganya. Terutama di dalam kalangan mereka sendiri. Itu mereka yang memerlukan bantuan dalam masyarakat mereka sendiri. Jadi kerosakan sikap mereka ini berlaku di tengah-tengah dakwaan mereka bahawa mereka adalah pengikut Ibrahim dan Ismail yang sebenar. Di samping mereka menganggap diri mereka sebagai penjaga Kaabah yang sebenarnya. Jadi Allah SWT menyebut tentang hakikat kedudukan mereka ini adalah datang asalnya daripada adanya Kaabah di tengah-tengah mereka. Bahawa Kaabah ini adalah satu kurniaan Allah yang besar kepada mereka. Dan segala apa yang mereka dapat ini, kalau tidak kerana adanya Kaabah di tengah-tengah mereka ini, Baitullah ini, mereka tidak layak untuk mendapatnya. Tapi semua ini adalah kerana Baitullah itu dan juga hubungan mereka dengan Ibrahim AS. Sebab itu mereka diingatkan bahawa mereka seharusnya insaf dan membersihkan ibadah mereka kepada pemilik Baitullah sendiri, yang telah mengurniakan perkara ini kepada mereka, memberi mereka rezeki dan memberi keamanan kepada kehidupan mereka. Dan mereka juga diingatkan dalam surah ini tentang satu peristiwa yang besar dalam sejarah mereka, dan hakikat bahawa Allah lah yang merupakan pemilik ataupun Rabbul Kaabah ini, Baitullah ini. Kerana dalam peristiwa ini, peristiwa surah Al-Fil ini menceritakan tentang bagaimana Allah SWT mempertahankan Kaabah ini dari kehancuran daripada serangan Abrahah dengan tentera-tenteranya. Sedangkan kaum Quraisy ini tidak mempunyai kemampuan pun untuk mempertahankannya. Jadi ini adalah apa yang akan dibincangkan dalam surah ini, kan. InsyaAllah kita baca dulu surah ini, surah yang pendek saya, kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhan kamu telah bertindak terhadap ashabil fil, tentera-tentera yang bergajah ini. Ataupun ashab ini biasanya maksud dia adalah pemilik, kan? Tapi dalam bahasa Arab ni digunakan untuk satu yang dikaitkan dengan satu benda, kan. So ashabil fil ini adalah pemilik ataupun tentera bergajah yang menyerang Mekah, kan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia belaka. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia telah menghantar kepada mereka sekumpulan burung yang berbondong-bondong, kan. Tarmihim bihijaratin min sijil, kamu melontar
mereka, tentera ini, dengan batu. Dengan batu daripada tanah. Kan? Kamu ini, nanti kita akan bincangkan, bukan burung-burung ini, tapi dalam tafsir ini kita akan bincangkan nanti. Kan? Tarmihim ini adalah kamu, manusia, kan? Orang Quraisy. Melontar mereka dengan batu yang datang daripada tanah. Kan? Dibuat daripada tanah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. InsyaAllah ada sudut yang kita akan pelajari daripada perbincangan ini nanti, tentang bagaimanakah peristiwa ini berlaku dari satu sudut pandang yang lain, kan. Okay. Pertama, di soalan ini adalah bentuk alam tara, dia bentuk singular, kan, bentuk mufrad, kan. Tapi sebenarnya seolah-olahnya dia ditujukan kepada semua anggota Quraisy ini, kan. Tidak terkecuali, kan, setiap seorang daripada mereka ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka mengingati, berfikir insaf, kan, tentang apa sebenarnya yang sedang berlaku pada mereka ini. Tidakkah kamu melihat alam tara? Digunakan tara ni, kan, lihat, kan, kerana seolah-olahnya peristiwa ini peristiwa yang dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Setengah-setengah daripada mereka masih lagi melihat, hidup lagi ketika mana berlaku peristiwa ini. Kerana peristiwa ini berlaku pada tahun kelahiran Rasulullah SAW. Jadi turunnya ayat-ayat Al-Quran ini lebih kurang ketika mana Rasulullah SAW setelah berumur 40 ataupun 41 tahun begitu, umur baginda. Dia berlaku lebih kurang 40 tahun yang silam, sebelum itu. Jadi ramai lagi yang melihat peristiwa ini pada masa itu masih lagi hidup ketika mana Rasulullah SAW diutuskan, diangkat menjadi Rasul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka mengingati kembali peristiwa besar ini. Baru saja berlaku tak berapa lama yang lepas. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu, Rabbuka, ka di situ adalah mereka, orang Quraisy ini, kan. Setiap seorang daripada mereka disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya melihat, memerhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bertindak terhadap tentera bergajah ini, Ashabil Fil. Jadi Ashabil Fil ini adalah tuan-tuan gajah. Penggunaan kata jamak, ashab ni jamak, kan, plural. Sedangkan tara tadi, alam tara, singular, kan, ataupun mufrad dalam bahasa Arab, kan. Jadi penggunaan kata plural ini, jamak ini, berkemungkinan besar merujuk kepada banyaknya bilangan gajah yang digunakan dalam pasukan Abraha yang ingin menyerang dan meruntuhkan Kaabah. Mengikut catatan sejarah, dia lebih kurang 9 ataupun 10 ekor gajah yang digunakan. Dan gajah ini menjadi perhatian penting ataupun dianggap peristiwa yang menonjol istimewa kerana gajah ni tidak dikenali sangat lagi di kalangan orang Arab ketika itu. Khususnya di Semenanjung Arab tak ada gajah ni, kan. Penggunaan gajah ni banyak digunakan oleh Parsi dan tentera Parsi khususnya, di mana gajah ni pada masa tu dianggap sebagai macam kita kata bulldozer lah, kan, untuk menghancurkan satu-satu bangunan yang besar ni, maka dibawa gajah ni, kan, untuk meranapkan. Jadi Kaabah ni, kan, Abraha ni datang untuk menyerang
Kaabah dan berniat atau berazam untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi dalam ayat kedua ni Allah SWT sebut alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya, kaid ni perancangan rahsia kan, tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia kan. Jadi kenapa Allah sebut tentang tipu daya kan? Sebab ada latar belakang terhadap mungkin kita ceritakan sedikit untuk kita mendapat gambaran yang lebih jelas kan. Abrahah ini adalah merupakan gubernur kepada wakil kepada pemimpin Habsyah. Habsyah pada masa itu diperintah oleh Najasyi. Najasyi yang merupakan gelaran sebenarnya kepada pemerintah Habsyah kan. Jadi pemerintah Habsyah ini beragama Kristian, Nasrani, dan mereka ini adalah di bawah naungan kerajaan Rom pada masa itu. Jadi Abrahah ini sebenarnya pada awalnya dia dihantar untuk membantu seorang gubernur asal Habsyah ni di Yaman ni, nama dia jadi gubernur ini yang pertama ni telah akhirnya dibunuh oleh Abrahah ini dengan cara yang tipu daya kan. Jadi Abrahah telah melanggar sebenarnya telah melanggar perintah Raja Habsyah ni. Jadi dan Abrahah ni seorang yang terkenal amat taksub dengan agama Kristian, Nasrani. Dan dia bercita-cita untuk menjadikan sebenarnya Arab ni bertukar semuanya kepada agama Nasrani. Salah satu perkara yang penting, yang besar, yang menghalang dia adalah adanya Kaabah di Baitullah ini. Dan Kaabah ini menjadi tempat rujukan semua orang Arab. Sebab orang Arab sendiri amat menghormati, taksub, kita kata juga, dengan Baitullah, Kaabah ini kan. Mereka setiap tahun pergi ke Kaabah ni, Baitullah, untuk mengerjakan haji, walaupun dalam keadaan yang mereka telah ubahkan syiar dan juga manasik-manasik haji ini menjadi amalan-amalan yang rosak kan. Tapi masih lagi mereka datang ke Baitullah ni untuk mengerjakan haji kan. Jadi Abrahah tidak gembira dengan keadaan ini kerana ini semua menghalang rancangan dia untuk mengembangkan agama Nasrani ini ke seluruh Jazirah Arab ini daripada berlaku. Sebab itu dia telah, apa yang dia buat ialah Abrahah telah membina satu gereja, kita katakan, yang besar di Sana'a. Mereka adalah gubernur di Yaman. Yaman, Sana'a ni adalah ibu kota Yaman pada ketika itu, yang dinamakan Al-Qulais kan. Kalau kita tengok hari ni masih ada lagi tapak ni di Sana'a lama kan, Sana'a Qadimah, Sana'a kota tua Sana'a yang merupakan tempat asal pusat pemerintahan Sana'a dulu. Tanda-tanda tu masih ada lagi, tapak tu masih ada lagi kan, walaupun bangunan tu dah tiada lagi kan. Jadi dia pun telah menghubungi Najasyi dan memberitahu kan, bahawa dia telah bina satu kuil yang, satu gereja yang besar untuk mengalih dalam usaha menyebarkan agama Nasrani.
Najasyi yang awalnya murka kepada Abrahah ni kerana telah membunuh Jabunah yang pertama ni, gembira kan. Jadi Abrahah melakukan ini supaya mendapat seolah-olah macam membina semula hubungan dia dengan Najasyi ni kan. Jadi dengan mendapat sokongan daripada Najasyi kan, dia telah mengisytiharkan bahawa dia bercadang untuk meruntuhkan Baitullah ini. Dalam sejarah diceritakan juga bahawa ini bermula bila ada sekumpulan orang Arab yang datang ke Yaman ni dari sekitar luar dan mengotorkan kan. Dia buang air dekat Qulais ni kan. Ada riwayat lain yang menceritakan sejarah bahawa Qulais ini dibakar oleh orang Arab yang marah kerana Abrahah nak meruntuhkan ataupun nak menjadikan dia pusat, mengalihkan pandangan orang daripada Baitullah kepada Qulais ini kan. Jadi orang Arab sendiri amat sensitif ni. Kerana itu Abrahah marah dan mengisytiharkan bahawa dia akan menyerang Kaabah Baitullah ini dan meruntuhkan dia. Ini adalah latar belakang cerita ni kan. Maka dia pun pergi dengan 60,000 orang tentera dia kan. Dalam riwayat menceritakan 60,000 tentera ni bilangan tentera yang lengkap kan. Pada ketika itu sebenarnya Arab ni nak dapat bilangan 60,000 ni amat sukar lah kan. Kalau mereka mampu untuk kumpulkan, nak dapat 20,000 orang pun amat susah kan, daripada sebenarnya Arab ni. Itu adalah keadaan mereka ketika itu. Mereka pecah belah kan. Jadi Abrahah datang dengan 60,000 orang tenteranya, setiap dengan gajah, dan masuk ke kota Mekah kan. Sebelum sampai ke Mekah ni kan, ada beberapa perkara yang berlaku kan. Jadi Allah SWT sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kerana peristiwa ni peristiwa besar yang mencari adab kan. Dia berlaku perkara yang tidak biasa ketika datangnya tentera ini kan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kan, Allah suruh ingatkan, perhatikan kan. Sebab tara ini bukan sahaja tengok macam biasa saja, tapi juga analisa, fikirkan. Itu maksudnya kan. Sebab kalau tengok dengan mata kepala ni, nazar, itu satu melihat juga kan. Tapi alam tara ni, tidakkah kamu tengok dengan, seolah kamu tengok dengan mata kepala kamu sendiri, tapi sebenarnya Allah suruh perhatikan kan. Bagaimana Allah SWT dari penekanan kepada tara ni adalah melihat kan. Melihat, mereka telah melihat benda ni dulu, dan juga seolah-olah benda tu berada di depan, masih berlaku, masih panas lagi kan. Begitulah maksud alam tara ni kan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah sendiri yang telah menghancurkan, menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia saja kan? Tidak berjaya kan? Jadi Allah SWT yang telah memastikan kehancuran tentera bergajah yang cuba menghancurkan Kaabah ini dengan cara dia yang tersendiri kan? Kerana seandainya kamu bergantung pada kekuatan kamu sendiri, pasti kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa, kerana kelemahan kamu berbanding dengan tentera bergajah ni kan? Memang orang Arab sendiri telah mengetahui mereka tidak mampu untuk berhadapan dengan tentera bergajah ini kan? Lalu ini ialah ingatan kepada Quraisy supaya mereka sedar dan insaf akan apa yang telah dilakukan oleh Allah sebagai kurniaan sebenarnya kepada mereka. Dan kerana itulah mereka sepatutnya kembali taat dan bersyukur kepada Allah SWT. Ini adalah ingatan daripada ayat ini kan.
Jadi insya-Allah kita berhenti dulu kat sini. Besok kita akan ceritakan sikit lagi tentang apakah yang berlaku seperti mana diceritakan surah ni kepada orang-orang tentera Abraha ini yang datang untuk menyerang Baitullah. So kita berhenti dulu dengan insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.